untuk kita pimpinan-pimpinan Parti Islam Malaysia PAS sebagai perwakilan-perwakilan pada Muktamar kali ke-55 ini, sepatutnya kita memfokuskan satu gambaran yang besar. What is the big picture? Apa sebenarnya agenda PAS? Adakah PAS hanya mahu menjadi satu bahan sejarah, ataupun PAS mahu mencipta sejarah? Apakah sebenarnya yang kita sebut-sebutkan sepanjang hari ini? Mungkin ada tadi yang kita sebut-sebut yang mungkin yang paling sesuai adalah di masjid atau di surau. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat pendukung Parti Islam, kalau ulama boleh tersentuh, boleh terguris hatinya, ini kan pula mereka yang masih belum memahami apa itu Islam sebenarnya, belum lagi faham apa itu Islam sebenarnya, bahkan mungkin mereka gerun, takut kepada Islam yang mahu dibawa oleh Parti Islam Malaysia PAS. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri dan semua pimpinan Parti Islam Malaysia PAS yang mahu mengarus perdanakan PAS ini kepada politik terpenting terutama di dalam negara kita ini, kita harus mencorak dan memikir apakah yang seharusnya kita bentang dan kita bawa dalam suasana yang sesuai. Dan juga apabila kita melihatkan, saya difahamkan ada di antara pimpinan mungkin tidak berapa senang hati mendengar mungkin luahan-luahan kita seolah-olah segregation atau pemisahan di antara ulama dan profesional masih lagi bermain-main, masih lagi menghantui kita Parti Islam Malaysia PAS. Ini adalah hasil penjajah yang begitu berjaya sehingga kita pendukung Parti Islam Malaysia PAS juga berjaya dipisah sebagai aktivis yang mendukung satu cita-cita. Seolah-olahnya ada satu golongan yang dipanggil profesional, satu golongan lagi dipanggil ulama. Sedangkan kalau kita lihat apa yang dibawa, bagaimana Nabi SAW membawa PAS, membawa Islam dulu, ianya hanyalah kepimpinan Islam, bukan kepimpinan ulama, bukan kepimpinan profesional. Jadi saya membawakan tuan-tuan puan-puan, kita bersamalah kita memikir. Pertama, biarlah agenda kita ini terfokus kepada bagaimanakah cara untuk menggemblengkan segala resources, sumber, ruang, peluang yang ada di dalam dan yang berada di luar PAS. Seperti yang termaktub di dalam perlembagaan PAS, bab 3, pasal 6/11, di mana jelas dinyatakan di sini, melakukan di antara usaha-usaha PAS, melakukan apa-apa jua dan tindakan dalam batas-batas perlembagaan dan undang-undang negara bagi mencapai semua tujuan-tujuan PAS ke dalam dan keluar. Para perwakilan yang dikasihi sekalian, kalau kita hanya mengambilkan masa dan tenaga kita dan tumpuan kita untuk perkara-perkara yang tidak akan memberikan satu kesan yang positif kepada kita, maka kita sebenarnya membazirkan sumber-sumber yang ada pada kita. Saya mohon kepada ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang baru dilantik, tolonglah jenguk-jenguk, lihat-lihat apakah sumber, apakah kekuatan, apakah ilmu, apakah kemahiran yang ada, yang sudah berada di dalam Parti Islam Malaysia PAS itu, di mana-mana peringkat saja, daripada cawangan sampai ke peringkat yang paling tinggi. Sebelum kita jauh ke sana, menjangkau jauh di luar sana, sebab kita yang masih ada di dalam kontrol kita, di dalam kuasa kita pun masih belum lagi kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, saya juga memohon sebagai wakil kepada Dewan Muslimat PAS, memohon kepada ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang baru untuk memperkasa dan melebar luaskan lajnah pendidikan agar ianya terus dibawa sampai ke grassroots, kerana setiap cawangan PAS boleh merancangkan strategi mendekati semua institusi pendidikan, daripada tadika hinggalah ke pelajar IPT.
segala bentuk pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran ilmu dan kemahiran yang memberi manfaat kepada manusia, sama ada daripada ilmu duniawi maupun ukhrawi, sejajar dengan permintaan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang selalu kita sebut-sebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini di antara cara yang paling baik dan berkesan untuk mendekati mad'u melalui program-program bersama ibu bapa maupun program tarbiyah yang tidak formal di semua peringkat. Inilah yang cuba dilaksanakan dalam program Pembangunan Modal Insan di Negeri Selangor, SPIA SPICE ini. Pasti sudah masuk arus perdana pendidikan prasekolah dan kurikulum sudah diterima oleh kawan dan lawan. Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat harus bergabung tenaga dan Dewan Muslimat harus mempunyai lajnah pendidikan sendiri kerana guru-guru pasti adalah rata-ratanya muslimat. Majoriti guru-guru di sekolah juga adalah wanita. Hinggalah pelajar di universiti, majoriti adalah pelajar wanita. Justru adalah paling wajar Dewan Muslimat PAS Pusat sendiri mempunyai satu lajnah pendidikan. Dan lajnah pendidikan ini, selama ini kita tahu, kita ambil maklum, kita semua maklum bahawa di PAS Pusat, di peringkat PAS Pusat memang ada lajnah pendidikan. Malangnya, kita lihatlah mana-mana badan perhubungan negeri. Yang setakat yang saya tahu, tidak ada lajnah pendidikan di peringkat badan perhubungan PAS negeri. Ini kan pula di kawasan dan cawangan. Jadi saya mewakili Dewan Muslimat PAS menyeru kepada ahli jawatan kuasa PAS Pusat mengambilkan satu tindakan untuk melebar luas, memperkasakan lajnah ini supaya ia boleh dibawa sampai ke peringkat cawangan. Yang baru cakap, baru dua. Poin ketiga Dewan Muslimat, slogan perpaduan keramat PAS for All yang dicetuskan oleh Dewan Muslimat dan diangkat oleh PAS Pusat sepatutnya mampu memenangi hati massa non-Muslim di seluruh pelosok negara. Sekiranya diolah, dilaksana dengan tekun dan berakhlak mulia, perwatakan magnetik, mengikuti langkah-langkah sabar dakwah fardiyah gagasan Mustafa Masyhur dan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sebagai contoh daya tahan yang tinggi, daya maju, daya juang, daya saing dan daya bantu. InsyaAllah kita mampu untuk memikat hati golongan non-Muslim. Fakta penting untuk disedari dan diterokai oleh semua pimpinan PAS di semua peringkat. Untapped market, lambatkan pasaran untuk mencapai cita-cita PAS melalui usaha-usaha seperti yang termaktub dalam Perlembagaan PAS bab 3 pasal 6(1) dakwah, kedua (2) siasat. Terakhir, slogan global highly marketable PAS for All telah dikombinasikan Dewan Muslimat PAS Pusat dengan slogan We Are Brothers yang telah bergabung lajnah perpaduan nasional dengan lajnah penerangan